السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kerana pada malam ini sekali lagi kita berpeluang menyambung balik kuliah maghrib yang ditangguhkan sebentar bagi memberi laluan kepada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita telah selesai menempuh bulan Ramadan dengan salat, qiyam, siyam, puasa dan amalan-amalan salih yang lain. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal menerima segala amalan yang telah dilakukan, sama ada pada waktu siang ataupun malam. Kita masih lagi di awal bulan Syawal, yang mana beberapa hari sahaja kita baru meninggalkan Ramadan. Sayyidina Ali radhiyallahu an, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkahwin dengan Fatimah radhiyallahu anha, dia ada menyebut satu perkataan mengingatkan kita tentang kehidupan di dunia. Kata Ali bin Abi Talib, irtahalatid dunya mudbiratan. Sesungguhnya dunia ini telah pergi. Artinya masa itu dia berlalu. Irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia ini dia meninggalkan kita. Tilka ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian hari itu silih berganti di antara manusia. Artinya sehari demi sehari ia akan bergerak ke hadapan, meninggalkan kita. Kita bergerak meninggalkan dunia. Mudbiratan artinya dunia itu ditinggalkan. Kita semakin hari bukan semakin dekat dengan dunia ini, tetapi semakin jauh. Mudbiratan artinya dia duduk di belakang kita. Apa yang dekat? Hari demi hari kita semakin jauh daripada dunia, kata Ali. Apabila kita menjauhi dunia atau dunia itu semakin jauh daripada kita, apa yang semakin dekat? Muqbilatan, apa yang semakin hampir dengan kita? Tentulah kematian. Wartahalatil akhiratu muqbilah. Hari demi hari dunia itu semakin kamu tinggalkan ke belakang, dan semakin depan, semakin dekat yang berada muqbilah, yang berada di hadapan kamu itu ialah akhirat. Suka ataupun tidak, hari ini kita telah masuk bulan yang baru, bulan 5 mengikut kiraan Masihi. Suka ataupun tidak, kita juga akan mengakhiri bulan Syawal, semakin dekat dengan bulan Zulqa'dah. Kemudian kita akan menyambut Zulhijjah. Artinya apa? Dunia ini semakin ditinggalkan. Hakikatnya kita akan meninggalkan dunia. Yang hampir di hadapan kita, yang menanti kita, yang kita berlari dan bergerak ke hadapan ialah akhirah.
kehidupan akhirat. Walikulli wahidatin minhuma banun. Akhirat ada orang yang mengejarnya, dunia juga ada orang yang mengejarnya. Ada orang yang menjadi anak-anak kepada akhirat dan ada orang yang menjadi anak-anak kepada dunia. Dua benda ni ada orang yang mengekorinya, mengejarnya. Sama ada kita menjadi anak-anak akhirat, yakni mencari dan mengejar akhirat, atau kita menjadi anak-anak kepada dunia. Fakunu min abna'il akhirah, kata Ali, fakunu, jadilah oleh kamu semua min abna'il akhirah, anak-anak akhirat. Jangan jadi anak-anak dunia. Artinya anak-anak ni dia menjadi pengekor, pencari, mengejar ibu dia, ayah dia. Kata Ali, fakunu min abna'il akhirah, jadilah kamu anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan jadi anak-anak dunia. Fa innal yawm, ini kata-kata yang sangat menarik. Ali kata kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya, jadilah kamu anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Kerana hari ini kita yang hidup ini, apa yang ada? Kata Ali, fa innal yawm amalun wala hisab. Fa innal yawm amal wala hisab. Kerana sesungguhnya kehidupan dunia itu ialah kehidupan yang padanya peluang untuk kamu beramal dan tidak ada hisab. Dunia ini ialah ruang, peluang, masa, waktu yang ada untuk kita beramal. Fa innal yawm amal. Kata Ali, sekarang ini ialah waktu untuk beramal. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, amal selagi mana hayat dikandung badan. Wala hisab, dan dunia bukan tempat untuk kita menghisap, dihisap. Kerana kata Ali, wa ghadan, besok, ghadan, besok, merujuk kepada akhirat. Ghadan, esoknya. Hari ini fa innal yawm amal wala hisab. Fa inna ghadan, kerana besok, ghadan, hari di mana adanya hisab, tidak ada amal. Satu kata-kata yang sangat menarik, menjadi satu sentuhan jiwa kepada orang-orang yang baru menangisi pemergian Ramadan. Fa innal yawm amal wala hisab, fa inna ghadan wa ghadan hisabun wala amal. Kerana besok di hari akhirat kamu sudah tidak ada peluang untuk beramal, yang ada ialah perhitungan di atas apa yang kamu lakukan. Jadi manusia yang diberikan kesempatan untuk dia hidup di dunia ini, dia ada satu peluang yang mesti dia lakukan, iaitu amal. Wa ghadan hisabun wala amal. Kerana di akhirat esok, kata Ali, tidak ada lagi apa yang dikatakan dengan amalan, tetapi hanya ada hisab. Sekarang dunia atau akhirat, kita berada di atas dunia. Kita masih diberikan kehidupan, masa dan umur. Maka apa tindakan yang sepatutnya kita lakukan? Amal. Sampai bila? Seperti yang selalu kita sebut, menanti hari yang padanya hisab, tidak ada amal. Jangan hari yang tidak ada amal, yang ada hisab, kita nak amal masa tu. Jadi hadirin mukminin,
Mudah-mudahan apa yang disebut oleh Ali bin Abi Talib ini menjadi satu muhasabah, satu renungan untuk kita menyedarkan diri kita bahawa fa innal yawm amal wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini hari kita beramal, tidak ada sesiapa yang akan menghisap. Besok bila kita mati dan dibangkitkan, hisabun wala amal, hari kita dihisap, tidak ada lagi peluang untuk kita beramal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatannya untuk kita beramal. Baik. Apa yang saya nak kongsi pada malam ini masih lagi berhubung dengan muhasabah Syawal. Perhitungan kita di dalam bulan Syawal. Rata-rata kita melihat di dalam masyarakat kita ada satu fenomena yang merisaukan dan membimbangkan kita, termasuk untuk diri kita sendiri, iaitu kita boleh sebut istilah kendur, istilah futur. Dalam bahasa Arab ni dia panggil futur. Istilah dia rasa down, dia tak bersemangat, kan? Seperti mana yang dia bersemangat di dalam bulan Ramadan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abdullah bin Amr. Hadis ni selalu kita baca dan selalu juga kita ulas. Cuma mudah-mudahan hadis ini berkaitlah dengan fenomena yang kita nampak selepas daripada Ramadan. Sebab kita masih lagi di awal Syawal ni, masih panas lagi, kan? Tapi tuan-tuan, setiap benda yang panas akan ada sejuk. Setiap benda yang semangat ni dia ada kendur dia. Setiap benda yang naik ni dia ada turun. Dan Nabi mengingatkan kita tentang masa dan ketika berlakunya apa yang dikatakan dengan futur. Futur ni artinya dia rasa lemah, kurang semangat, atau dia rasa jauh daripada melakukan ketaatan. Kita tengok hadis ni. Inna likulli amal syirrah. Nabi kata inna likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu ada waktu yang kita bersemangat, bertenaga dan rasa kuat untuk melakukannya. Kita motivasi untuk mengerjakannya. Khususnya di dalam bulan Ramadan. Ramadan pula bila? 10 yang awal. Ni waktu ni semangat. Masa awal-awal Ramadan kan. Dan Nabi sebut. Pasal itu ada orang, dia ada waktu. Waktu dia rajin semayang, waktu dia rajin puasa, waktu dia rajin baca Quran, waktu rajin. Maksudnya setiap amalan itu ada waktu kita bersemangat, kita rajin, kita tinggi motivasi untuk buat. Ada. Nabi kata setiap amalan itu ada. Setiap orang akan ada. Nabi sebut. Jadi jangan pelik. Kalau ada ketika dan waktunya, iman kita naik, mencanak, kita rasa bersemangat, kan? Nabi yang sebut. Tetapi Nabi mengingatkan yang dikatakan syirrah,
Waktu yang semangat itu, waktu yang kamu berasa rajin, terangsang untuk kamu melakukan amalan itu, ada fatrah. Akan tiba pula satu masa kamu dimotivate, kamu rasa lemah, malas. Ada tak? Kamu rasa segan, kamu rasa berat. Dia akan ada senantiasa. Kalau kita nak boleh kaitkan dengan Ramadan, Ramadan itu syirah, Syawal ini fatrah. Semangat dan motivasi, kerajinan yang ada di dalam bulan Ramadan tadi ini tidak dibawa atau tak wujud. Sebaliknya dia berlawanan, dia rasa fatrah, dia rasa lemah, dia rasa malas, dia rasa tak semangat seperti yang dalam bulan Ramadan tadi. Itu ialah tabiat yang ada. Macam mana kita nak kata benda itu memang ada, benda itu memang wujud? Cuma Nabi nak sebutnya, oleh kerana Nabi tahu kata benda itu akan berlaku dalam kehidupan kita, Nabi telah mengingatkan kita dengan suatu ingatan supaya kita tak rosak atau kita tak terbinasa dengan keadaan itu. Apa yang penting? Nabi kata, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Sesiapa yang ketika datang muncul wujud perasaan futur, lemah, malas, jemu. Ini semua boleh terjemuh ni. Rasa jemu, rasa malas, rasa letih, rasa penat, rasa down, apa sahaja yang berlawanan dengan perasaan rajin kita tu, di atas sunnahku. Sekali lagi saya akan hurai apa makna di atas sunnahku. Ketika datangnya futur, perasaan lemah itu, malas itu, down itu di atas sunnahku, dia akan selamat. Sebaliknya, waman kanat ila ghairi dhalik, tetapi sekiranya dia lemah ataupun dia rasa malas itu, futur, down, dia rasa jemu itu, ila ghairi dhalik, tidak di atas sunnahku, dia akan binasa. Faqad halak. Nabi kata faqad halak, dia akan celaka, dia akan rosak. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini dinilai sahih oleh sebahagian muhaqqiq, seperti Syekh Syuaib Al-Arnaud. Walaupun sebahagiannya ada perbincangan, tapi hadis ini boleh dijadikan pegangan. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, manusia ni dia mewarisi tabiat bapa dia. So kita kena sedar hakikat ni. Apa makna mewarisi tabiat bapa kita? Adam alaihi salam, manusia yang pertama yang Allah Azza wa Jalla cipta, dia tidak tetap di atas satu keadaan. Adam alaihi salam, kalau kita tengok, pada satu saat, detik, dia tewas dengan hasutan dan godaan syaitan. Itu fakta.
Maksudnya Nabi Allah Adam alaihi salam yang Allah cipta dengan tangannya dan Allah tiup rohnya ke dalam Adam alaihi salam. Allah masukkan roh ke dalam Adam dengan dicipta daripada tanah dengan tangannya sendiri. Abul Bashar, bapa keturunan manusia, ada ketika dan saatnya dia tewas. Jadi untuk kita nak menjamin bahawa tak akan ada ruang untuk kita berasa lemah, malas dan jemu, atau ada ruang untuk kita turun iman kita, tak mungkin. Tak mungkin. Sebab itu Nabi SAW mengajar kita supaya ketika lemah dan ketika kamu merasa futur, kurang semangat itu, dalam keadaan kamu jemu itu, di atas sunnah aku. Apa makna di atas sunnah Nabi tadi ni? Okey. Apa cara Nabi SAW ajar kita dalam ibadah? Ibadah. Apa cara yang diajar oleh Nabi SAW di dalam ibadah? So kita nak pastikan ketika kita kendur tu, kendur di atas sunnah. Ketika kita lemah itu, lemah di atas sunnah. Satu. Apa dia tuan? Apakah petunjuk nabawi, hadiyun nabi? Apakah petunjuk Nabi di dalam ibadah? Dalam kita beribadah ni, apa petunjuk Nabi? Satu soalan yang saya lontarkan kepada tuan-tuan, supaya tuan-tuan dapat memanaskan diri tuan-tuan daripada kesejukan ketupat. Apa dia? Lama tak ada kelas ni, dia makan ketupat banyak, dia jadi lemau. Tak lemau. Oh, dia main dengan mengaji lama tak mengaji. Mengaji ni dia nak kena dengar. Pertama dia nak kena dengar, yang kedua dia nak kena faham, yang ketiga dia nak kena hadam, proses apa ustaz cakap ni. Dia nak kena. Jadi bila dia guna ni, dia akan jadi mesin ni, bila kita guna dia kan, tapi bila lama kan tak guna, bila kita start balik dia slow sikit. Sehari dua hari ni kan. Petunjuk Nabi. Nombor satu, Nabi SAW ajar di dalam ibadah jangan banyak. Jangan banyak. Itu petunjuk Nabi. Jangan buat banyak, tetapi konsisten. Maksudnya, sesiapa yang dia melakukan ibadah walaupun sedikit tetapi istiqamah, artinya dia berada di atas sunnah. Itu petunjuk yang pertama. Petunjuk yang pertama, Nabi mengajar kita jangan melampau, jangan banyak. Itu petunjuk yang pertama. Al-Imam An-Nawawi, kalau tuan-tuan ada, saya nak baca ni tak sempat lah. Tuan-tuan balik di rumah, buka Riyadhus Salihin, bab al-iqtisadu fit ta'ah, bab sederhana di dalam ibadat. Buka bab tu. An-Nawawi rahimahullah, dia telah menyenaraikan beberapa hadis yang mana Nabi mengajar kita supaya bersederhana. Dia marah orang yang salat terlalu banyak.
Dia marah orang yang nak berpuasa tidak berbuka. Dia marah orang yang nak berjaga malam tak tidur. Dia tak benarkan. Dia kata apa? Allah tidak jemu. Allah tak jemu. Yang jemunya kamu. Aku bimbang bila kamu buat terlalu banyak, melampau, kamu akan lemah, jemu, dan akhirnya apa dia? Satu orang bila dia pulun, apa berlaku? Nyetuang terus. Tuang terus. Sebab itu di dalam perkara-perkara sunat, Nabi memberi apa? Wajib, tak ada kompromi. Tapi dalam benda-benda sunat, Nabi bagi pilihan. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Saya ambil satu contoh. وكذلك يصلي المسلم ركعتين قبل المغرب insya kama fi sahih al-Bukhari an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, tengok ni sunat. Nabi kata sallu qabla al-maghrib rak'atain. Semayanglah sebelum maghrib 2 rakaat. Sallu qabla al-maghrib rak'atain. Semayanglah sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian Nabi ulang, sallu qabla al-maghrib rak'atain. Semayanglah sebelum maghrib 2 rakaat. Sallu qabla al-maghrib rak'atain. 3 kali Nabi ulang. Semayanglah sebelum maghrib 2 rakaat. Semayanglah sebelum maghrib 2 rakaat. Semayanglah sebelum maghrib 2 rakaat. Pada kali yang ketiga, Nabi sebut apa? Liman syaa. Untuk sesiapa yang nak buat. Hadis riwayat Bukhari. Ini satu contoh. Bukanlah saya kata, bukan fokus pada isu sembahyang. Satu orang nak buat, satu orang tak mau buat, tak ada masalah. Pilihan. Nama Nabi kata liman syaa. 2 rakaat. Dalam hadis-hadis yang lain juga Nabi SAW sebut antaranya apa? Nabi kata rahimallahu imra'an salla qabla al-'asri 4 akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Daripada Abdullah bin Umar, Nabi kata Allah rahimallah, Allah sayang, Allah kasih siapa yang semayang sebelum asar 4 rakaat. Hadis Abu Daud dan hadis At-Tirmidzi daripada sahabat Abdullah bin Umar. Nabi kata rahimahullah, Allah Ta'ala sayang siapa-siapa yang semayang sebelum asar 4 rakaat. Tapi siapa yang tak semayang juga tak ada salah. Hatta di dalam salat-salat rawatib muakkad yang 12 rakaat, yang 10 rakaat juga ada pilihan. Nampak? Okey. Itu yang pertama. Jadi maksud di atas sunnah itu ialah seseorang yang apabila mari semangat, dia buat pada kadar yang dia mampu. Dan bila dia tak mampu, bila dia rasa lemah, dia tetap buat walaupun sikit. Faham tak? Jadi jangan tinggal langsung. Pasal itu Nabi kata apa? Witirlah walaupun 1 rakaat. Nabi kata witirlah walaupun 1 rakaat. Mungkin bulan puasa kita buat banyak. Bulan puasa kita semangat, kita buat banyak semayang malam. Mai bulan Syawal kita tak berapa nak semangat. Kita mungkin banyak urusan, banyak halangan, rintangan, kekangan, segala-galanya adalah alasan. Buatlah doa. Itu atas sunnah lah. Dia kata aku dulu bulan puasa mayang berjemaah boleh buat sebelah. Mai bulan Syawal ni lemah lah. Rasa lemah, rasa tak larat, rasa malas.
buat dua, itu di atas sunnah. Artinya apa? Dia tetap buat walaupun sikit. Yang tak di atas sunnah apa dia? Tak buat langsung, tinggal terus. Tu yang Nabi kata, la takun mithla fulan, jangan jadi macam lelaki tadi ni. Lelaki tu dia buat, dia semayang malam banyak, lepas tu dia tak buat langsung. Itu bukan sunnah. Sunnahnya apa? Dia buat, dia istiqamah. Jadi tuan-tuan ni nak tahu atas sunnah ke tak? Ni malam-malam Syawal ni buatlah. Buatlah 2 cukup lah. Buat 1. Kalau tak boleh buat macam bulan puasa sebelah tu pun tak apa, buat juga 2. Witir 1 cukup, tidur. Dia kata bulan puasa itu kurang tidur, bulan Syawal ni aku nak qada betul-betul. Tak apa nak buat je lah. Dia qada semua. Tapi kawan-kawannya ada. Kan? Ada. Nampak? Baik, okey. Itu yang pertama. Okey. Kemudian hadis ni juga petunjuk Nabi SAW di dalam ibadah apa dia? Okey. Tuan-tuan, kadang-kadang dia semangat ni dibantu oleh banyak faktor. Sebab itu kita jangan silap faham. Baik. Dia kata, ustaz, saya bulan puasa itu semangatlah semayang malam, pasal di masjid buat, kawan-kawan pun ajak, isteri pun bangkit. Jadi saya terangsang, saya dimotivasikan oleh bersemangat ni oleh suasana. Jadi maksudnya waktu dia dapat, dia kata aku tak maulah. Dia masalah dia, bahaya dia macam ni tuan-tuan. Contohlah, tuan-tuan pergi satu kursus, pergi musafir, kawan tuan-tuan bangkit semayang malam, duduk satu bilik dengan tuan-tuan. Tuan-tuan pun rasa, seronok juga ni. Jadi tuan-tuan terdorong, termotivasi nak pergi semayang. Tapi tuan-tuan akan rasa apa? Ditahan di rumah pun tak semayang. Mai di ni tengok orang semayang, baru kalut nak semayang. Ni semua ni berlakon. Ni semua ni ikut orang. Ibnu Qudamah kata, kita bangkit semayang, jangan duk layan waktu tadi ni. Nampak? Kalau kita, dia akan mari suruh-suruh ni. Tuan-tuan, kita nak dapat hidayah, atau kita nak terbuka, terdorong nak buat satu benda ni, kita tak tahu dia mari daripada mana. Jadi bila kita duduk satu orang, dia kata, dia tahan mayang apa ni? Mayang tahajud. Aku ingat nak semayang juga. Dia termekit. Kita jadi terdorong. Balik rumah mungkin tak ada suasana tu, kita tak semayang. Tak apa. Ini bukan soal kita nak berlakon baik ke, tak. Ini soal apa? Hidayah, ruang untuk kita bangkit tu bangkit. Dia kata ni, hang bangkit pun kih dia, lebih baik hang tidur. Mana semayang dengan tidur? Takkan tidur bagus? Semayanglah bagus. Dia kata, tapi saya semayang tak pasal dia. Itu dia panggil asbab. Nampak? Jadi bila kita ada sebab tu, kita bangkit. Kan? Contoh. Tuan-tuan pergi pejabat, pakat puasa 6 belakang. Tuan-tuan ni Ramadan hari tu pun hampir dah nak terpecah. Kan? Semua kawan-kawan hak yang kaki minum, minum mana? Puasa ni. Minum mana? Puasa ni. Tak ada siapa nak pergi teman dia. Dia tak, aku pun puasa. Boleh tak? Bagus. Nampak? Dia jangan tertipu dengan syaitan. Dia kata, hang puasa ikut orang. Tak. So, kita punya hidayah tu, kita punya peluang itu datang daripada tak tahu mari mana. Nampak? Jadi kita puasa, tak apa. Cuma kawan kita tu dia dah puasa banyak hari dah, kita baru nak mula. Esok dia kata, jom minum. Aku baru sehari, tak apa. Terpaham pun cukup. Tapi tak apa yang pentingnya. Puasa 6 ni ramai juga orang tanya. Dia kata, pertama,
Dia kata kalau kita tak cukup jadi macam mana? Dosa. Katalah tuan-tuan puasa 5 hari tak cukup. Tak apa. Cuma tak dapat kelebihan. Cuma wallahu alam, ni pandanganlah saja sembang tuan-tuan. Ada tau di kalangan fuqaha, dia kata puasa 6 ni kita sebenarnya ni saya sebut pandangan. Tuan-tuan yang mengaji ni dengar pilah. Ni pendapat tak salah. Pendapat. Dia kata sebutan man sam, siapa yang berpuasa man sama sitan min Syawal, siapa yang berpuasa 6 di dalam bulan Syawal, selalu tuan-tuan dengar apa? Mesti habis dalam bulan Syawal. Tak tahulah, mungkin tuan-tuan bisa dengar tak? Tapi ada qaul yang kata dia sebenarnya bukan had pada 6 Syawal tu. Artinya dia boleh pi bulan lain. Tapi apa makna sebut Syawal tu? Sebut Syawal itu supaya kita pulun buat bagi habis. Dia kata macam inilah. Dia macam inilah. Contoh nak bagi faham. Siapa bayar saman bulan Ogos ni, kita bagi 50% diskaun. Pulun pakat bayar. Lepas tu ramai duk bayar. Duk ramai abang tak ada. Okey, kita pun lanjut lagi lah. Awak tak habaq awal-awal. Dia habaq tu nak bagi semangat. Ada di kalangan, dia tak salah tau. Sebab dia panggil apa? Kefahaman dia. Dia kata, tak kot dan Nabi sebut. Memang ada ulama kata tak Nabi sebut Syawal. Kalau kata boleh bulan lain, Nabi tak payah sebut Syawal. Nabi sebut puasa 6 lepas Ramadan cukup lah. Siapa yang puasa 6 lepas Ramadan dapat. Patutnya Nabi sebut macam tu lah kalau boleh bulan lain. Tapi bila Nabi sebut Syawal, artinya mesti perhabis bulan Syawal. Hak nu jawab, tak. Nabi sebut Syawal tu bukan kena perhabis bulan Syawal, tapi suruh bersemangat perhabis siap-siap bulan Syawal. Tapi kalau gamak tak dan terlajak pergi bulan lain, tetap dapat juga. Dia pergi faham lagi tu. So tuan-tuan nak pegang hak mana? Tak tahu, ni pendapat saya baca lagi. Okey. Cuma satu lagi. Depa ada isu, depa kata di sebahagian puasa 6 ni dia luas, tapi 6 ni juga dia salah satu daripada tadi ni apa? Tak mau bagi kita binasa. Apa dia? Supaya ada kesinambungan. Maksudnya habis Ramadan puasa sebulan, habis bulan Ramadan tu jangan tak puasa langsung. Bagi ada juga puasa. Habis Syawal, bulan tu ada juga. Artinya dalam sebulan tuan-tuan sekurang-kurangnya paling koman 3 hari sebulan. Maksudnya setiap bulan tu ada. Lo ni memang duk semangat lagi pasal baru habis Ramadan. Kurma pun duk banyak lagi. Kita abang kita puasa 6. Puasa kurma pun duk banyak lagi tu. Dia pikir tu. Tapi nak habaknya, tapi semakin lama dia akan semakin kurang. Masa tuan-tuan lemah tu, tuan-tuan kurang tu, tuan-tuan buatlah juga walaupun sedikit. 3 dalam sebulan. Bagi ada. Walaupun tak boleh sebanyak Syawal. Dapat? Okey. Cuma soal awal lewat ni di kalangan salaf tak ada nas yang jelas lah. Kata mesti tangkap raya kedua. Tak ada nas. Tak ada dalil lah. Puasa 6 ni mesti start raya kedua. Yang tu lebih besar. Tak ada. Cuma kalau orang tanya bagus tak? Tak tentu juga. Pasal kadang-kadang dia tengok pada keadaan. Sebahagian salaf di kalangan sahabat, dia tak puasa terus raya kedua. Orang tanya puasa 6, raya. Dia jawab macam tu. Aid, raya. Artinya apa? Aku nak raya lagi, Ustaz. Nanti dulu. Saya tak katalah yang puasa raya kedua tak bagus, tapi saya nak ceritanya benda ni luas. Tanya Tok Imam. Tok Imam, puasa ada lagi? Okey, yang nombor satunya, puasa 6 ni kita tak payah duk habaq kat orang dan kita tak payah duk tanya orang pasal yang ni urusan peribadi. Tapi tak apalah dia tanya Tok Imam. Tok Imam puasa ada lagi?
Tak besar sebahagian salaf sahabat, sebahagian sahabat tabi'in, bila orang tanya dia bersenam, dia kata ain raya. Depa ada isu, depa kata raya Aidilfitri ni bukan raya pertama ya, raya kedua ada ke raya kedua? Banyak lagi tajuk duk bincang buat apa raya kedua, raya ketiga ni? Apa maksud raya Aidilfitri raya pertama? Apa maksud dia? Aidilfitri berapa raya? Sehari. Aidil Adha 4 harian. Apa maksud sehari 4 hari? Aidilfitri sehari, maksudnya hari tu saja kita tak boleh puasa. Raya kedua boleh puasa. Tapi kalau satu orang nak buat jamuan raya kedua, nak buat rumah terbuka raya kedua, nak buat sambutan raya kedua, apa masalah? Tang mana yang salah? Tak salah. Dia kata hang berdosa ni. Syawal ni 1 hari ya. Yang hang beraya sampai 3-4 hari ni. Ni apa? Dia benda dunia buat makan kenduri ni, benda yang bukan dia kata wajib, bukan syariat lah. Tak ada masalah. Ini bid'ah apa? Syawal mana ada raya kedua, raya ketiga? Setengah sampai tak mau sebut raya kedua, dia sebut apa? Dia sebut 2 Syawal. Kalau sebut raya kedua macam kita buat syariat baru lah. Ni nak bagi tahu kata yang ni bukan syariat baru. Yang ni apa dah? Satu orang buat majlis sambutan. Raya lah pun ada, saya tak tahu masjid dia buat lagi. Ada 2-3 masjid panggil berapa Syawal. Kan? Itu tahu. Macam raya 6 pun tak ada raya 6. Tapi ada orang sebut raya 6, adalah apa maksud raya 6 dia? Dia nak buat ketupat lain, dia nak tak apa Dia tak esok saya raya 6. Hui, mana ada raya 6? Maksud dia raya 6 tu dia nak buat ketupat baru, dia nak buat kuih baru, dia nak. Cuma kalau dia pergi semayang, tu tak boleh Dia tu imam esok boleh mai di rumah saya. Apa? Baca khutbah. Khutbah apa pula? Ni saya dengan keluarga ni nak raya 6. Jadi saya nak panggil tu imam pergi mayang raya 6 dengan khutbah boleh. Yang ni tak boleh lah. Yang ni dia buat syariat baru. Tapi kalau setakat dia kata tu imam esok pergi lepas lohak makan rumah saya, buat ketupat pula. Tak habis ni buat baru pula sambut raya 6. Tak apalah, takat buat makan macam tu kan. Kadang-kadang benda yang luas macam ni kita jangan sempitkan sangat. Dia tahan pakai baju Melayu sampin pasal apa pula? Ini aku raya 6. Tak apa kan. Nampak? Boleh tak? Azan kita sambung sikit tentang isu futur di dalam bulan Syawal.
Okey, kita ambil lagi satu perkataan yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Menarik kata dia. Dia ulas yang hadis likulli amal syarah. Saya ulang balik hadis yang kita baca tadi ni supaya tuan-tuan ingat. Nabi kata sesungguhnya setiap amalan itu ada waktu dan ketikanya kamu bersemangat. Macam saya ulas tadi. Dan setiap waktu yang semangat, yang kamu berasa kuat dan rajin, bermotivasi untuk melakukannya, akan datang kepada masa itu waktu fatrah, lemah. Waktu kamu rasa malas. Dan tak mustahil ketika datangnya malas itu bukan sahaja benda sunat kita tinggal, dia boleh jadi yang wajib juga kita abaikan. Jangan main-main. Kan? Maka Nabi mengingatkan kita, sesiapa yang ketika dia berada di dalam waktu, keadaan, masa, detik lesu, lemah, malas dan jemu di atas sunnah Nabi, maka dia akan selamat. Allah akan bimbing dia. Tetapi sesiapa yang ketika mana datangnya waktu lemah, lesu, jemu, malas, letih itu, rasa down itu, fatrah itu, futur itu, bukan di atas sunnah, maka dia akan binasa. Kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali disebut satu perkataan menarik. Dia kata, setiap manusia itu berubah-ubah hati dan perasaan dia. Betul ya? Ini sebab itu saya sebut tuan-tuan, istiqamah daripada perkataan berdiri. Perkataan berdiri. Qalb, hati, jantung, qalbun, qaf.
Qalbun, hati jantung ni sesuatu yang bulat. Ni nak saya dah biasa cerita kat tuan-tuan. Istiqamah artinya berdiri. Kita diminta alif sin ta, diminta berdiri. Istiqamah tu berdiri. Yang tuan-tuan sebut istiqamah itu berdiri. Qalbun, hati itu sesuatu yang bulat. Qalb yuqallib, dia berbolak-balik, kita berbolak-balik. Jadi kita nak berdiri ni di atas sesuatu yang bulat. Susah ke senang? Tuan-tuan semua kena berdiri di atas satu benda yang bulat. Ambil bola, pi berdiri atas bola. Tak ada berapa lama dia akan tergolek. Itu susahnya istiqamah. Sebab itu Nabi menyebut, ya muqallibal qulub, Rabbana la tuzigh qulubana. Semua merujuk kepada apa? Istiqamah. So kata Sayyidina Ali, manusia itu tabiatnya, sifat kita ni, setiap kita ni, saya ada tuan-tuan sama ya, dia berbolak-balik, dia berubah-ubah. Pagi lain, petang lain, kan? Sekarang lain, sekali lain. Itu biasa, itu fitrah. Maka Sayyidina Ali kata, ketika datang kepada kamu, ketika mana datang kepada kamu itu syirrah, kamu buat, ambil. Dan apabila datang kepada kamu fatrah, masa datang syirrah, buat yang wajib, buat yang sunat. Ketika datang futur, mari lemah, kamu jagalah yang wajib, walaupun kamu mungkin tak dapat buat yang sunat. Itu nasihat Sayyidina Ali. Dia kata masa kamu mari semangat tu, buat yang wajib dan buat yang sunat. Tapi mari yang lemah tu, kalau kamu tak buat yang sunat pun okey. Pasal kita dah bahas tadi, sunat ni pilihan, tapi kamu jangan tinggal yang wajib. Itu apa yang Sayyidina Ali faham. Dan tuan-tuan, akhirnya apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, janji Allah kepada orang yang istiqamah. Allah janji. Sebab itu saya nasihat diri saya dan tuan-tuan, apa pun berlaku dalam kehidupan kita, jangan sesekali kita terkeluar terus. Keluar masuk balik, okey, itu tabiat manusia. Saya ulang sekali lagi, kita lah duduk atas jalan yang lurus, 17 kali kita minta, ada ketika dan waktu kita tergelincir keluar, kita tersasar keluar, itu tabiat. Masuk balik. Doa bagi dia masuk balik. Bukan senang ni, kan? Doa bagi istiqamah. Okey? Apa Allah janji? Allah janji. Dan Allah Azza wa Jal, dia tidak akan mungkir janji. Dalam surah Fussilat ayat yang ke-31, tuan-tuan balik buka. Ini untuk orang yang istiqamah, konsisten. Sampai bila? Sampai yang tadilah, akhir hayat dia. Dan saya doa kepada tuan-tuan, saya ada tuan-tuan kita istiqamah. Salat 5 waktu di masjid, kelas ilmu, pengajian, kelas-kelas agama, menuntut ilmu, sedekah, amalan-amalan yang baik lain. Tuan-tuan doa istiqamah. Supaya hari tuan-tuan mati dan hari saya mati, orang menyebut kita dengan amalan yang paling baik kita lakukan. Jangan orang kata sayang dia ni, sayang, duk elok dah awal tu. Jangan. Doa. Sebab tak ada jaminan ni. Saya dan tuan-tuan tak ada jaminan. Dan kita menyaksikan fenomena ini berlaku di dalam bulan Syawal ini. Allah Azza wa Jalla sebut, Allah kata apa?
innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Allah sebut janji Allah. Sebab itu saya, tuan-tuan, bila tengok sebahagian saudara kita, rakan-rakan kita yang tersasar, tergelincir, kita sedih. Bukan sedih kerana ada kepentingan apa, tak ada. Kita sedih kerana apa? Kerana dia telah tersasar daripada jalan yang lurus. Orang yang salat 5 waktu dalam bulan Ramadan, dia tak salat 5 waktu di dalam bulan yang lain di masjid, dia tak baca Al-Quran. Kita sedih, tak ada kepentingan pun, sebab wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Kita akan dapat apa yang kita buat, dia akan dapat apa yang dia buat. Tetapi apa yang menyedihkan kita, kerana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kita tak akan sempurna iman kita sehingga kita mencintai saudara kita seperti mana kita mencintai diri kita. Kita nak diri kita istiqamah, kita juga nak saudara kita, rakan-rakan kita istiqamah. Kita sedih melihat mereka tidak istiqamah. Biar pergi kat depan ustaz, lingkup pergi, kita kira kita sudah. Ini bukan percakapan orang beriman. Ini bukan ungkapan orang beriman. Orang beriman dia tak akan cakap macam tu. Dia tak akan kata biar pergi kat depan, biar melingkup depan ustaz. Kau boleh buat apa dah pergi kat depan. Kita pesah kita ya. Dah, orang beriman tak. Orang beriman la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi. Saudara dia rasa saudara dia rasa dia tak mau. Apa perasaan orang kalau tuan-tuan kata, apa perasaan tuan-tuan kalau orang kata macam tu? Biar pergi kat cikgu tu ustaz, lingkup pergi. Kita tak mau. Orang kata kat kita macam tu, orang biarkan kita. Maka sebab itu kita semua ni ada jiwa dakwah. Saya mengajak tuan semua ada jiwa dakwah. Mesej balik kawan-kawan kita, ajak balik kawan-kawan kita yang main tadarus tu, WhatsApp balik. Janganlah tu imam pun okey, grup tadarus ni kita bubar lah. Jangan duk bubar macam apa? Grup-grup sedekah ke grup-grup apa bulan Ramadan tu, jangan duk bubar. Biar pergilah kan. Kalau tiap-tiap malam kita tak buat tiap-tiap malam, kita buat Sabtu Ahad cukup lah. Tak buat Sabtu Ahad, buat seminggu sekali. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orang tanya kepada dia, dia kata, ya Abu Abdurrahman, dia kata, wahai Abu Abdurrahman, kenapa kau ajar kami hari Khamis? Kenapa kau tak buat tiap-tiap hari? Orang tanya Abdullah bin Mas'ud, dia buat kelas hari Khamis kan? Orang tanya dekat dia, Abu Abdurrahman nama dia, kunyah dia, kenapa kau tak buat kelas setiap hari? Dia kata, aku tak buat ni bukan masalah aku tak boleh mengajar, tapi aku bimbang kamu akan merasa jemu dan malas. Abu Abdurrahman, dia kata, artinya dia memahami tabiat manusia kan? Tapi tuan-tuan jangan gitu pula, saya sembahyang jemaat ni pasal takut jemu. Bohongan lesung batu tak faham. Tak, yang ni kita nak ceritanya, ada orang ni dia kalau dia boleh setiap hari lah kan. Tu imam saya kalau boleh tiap-tiap lepas subuh boleh tak ajak saya mengaji? Aku bukan tak boleh mengajar, tapi Abdullah bin Mas'ud kata hari Khamis ya. Dah lah, kalau dia mau hari-hari lah kan. Yang mana tak boleh hari-hari, ambil seminggu sekali. Nampak tak? Sebab manusia ni dia tak sama. Orang yang boleh kelas hari-hari, kelas hari-hari. Siapa yang boleh 2-3 hari sekali, 2-3 hari sekali. Jangan tak ada langsung. Itu yang kita tak mahu. Allah janji tuan-tuan, Allah janji. Allah kata siapa yang istiqamah ketika dia nak mati, ketika saat sakaratul maut, tatanazzalu, turun kepadanya, alaihim, Allah kata tatanazzalu alaihim, apa dia? Kita tengok dalam tafsir. Dia kata, wa'adallahu rabbul alamin man amana bihi wastaqama ala tariqati
wa'adahu Allahu rabbul alamin hadzal wa'dal haqqa. Sesiapa yang dia beriman kepada Allah dan dia istiqamah di atas jalan iman itu, Allah telah berjanji dengan janji yang benar. Allazi yatakhallafu, yang dia tak akan mungkir janji itu. Bitathbitin fil hayah wa thawab ba'dal mamat. Allah Ta'ala akan bagi hidayah dan pahala pada dia. Dan ketika dia nak mati, malaikat turun inda qabdi arwahihim. Dalam tafsir kata ketika mana dia nak mati tu, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Malaikat kata apa tadi? Alla takhafu wa la tahzanu. Masa tuan-tuan nak mati, turun malaikat ketika qabdi arwah, ketika nak tarik cabut nyawa tu, dia kata apa? Alla takhafu, jangan takut. Dia kata kat kita, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Apa dia maksud jangan takut, jangan sedih? La takhafu mimma antum muqbilun alaih. Jangan takut, jangan bimbang. Muqbilun, apa yang akan kamu bertemu di hadapan. Tuan-tuan faham tak? Dia mari kat kita, dia kata alla takhafu, jangan takut. Tuan-tuan takut. Okey. Dalam Quran Allah selalu sebut wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Banyak ayat. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman ini la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan takut dan dia tidak akan duka cita. Takut ni, tuan-tuan, manusia dia takut apa? Dia takut benda yang akan datang. Dia akan takut. Satu orang dia takut future, benda nak jadi. Takut ni untuk benda yang akan jadi ke depan. Dia takut esok, tua-tua esok ni apa nak jadi aku. Dia takut. Masa tu dia muda. Dia takut takut benda-benda depan. Orang tak kata hak lepas tu. Aku 3-4 malam takut. Aku takut apa? Aku takut masa muda dulu. Nak takut masa muda apa? Hang dah tua. Dia dah takut benda hak dulu. Dia kata aku 3 contoh. Tapi ada. Dia kata aku takut 3-4 malam. Takut apa? Aku takut bini aku mai. Bini hang takut apa bini hang mati dah. Tapi dia duk mai juga dalam mimpi. Sakan. Dalam mimpi bini dia mai. Jaga orang. Walaupun saya mati tapi saya duk nampak. Tak menikah sampai keluar. Takut. Dia takut tu, takut ke depan. Kalau bini dia mati, dia takut. Dan satu lagi, yahzanun. Apa dia? Duka cita. Orang sedih ni, dua. Takut benda nak datang, benda nak jadi. Sedih benda hak lepas. Dia duduk seorang-seorang dia sedih. Dia tak sedih apa Tok Imam? Sedih lah, duk teringat hak dulu-dulu, dosa-dosa dulu, benda-benda tak elok kita buat dulu. Dia sedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata masa kita nak mati tu, inda qabdi arwahihim, malaikat turun seperti yang disebut oleh At-Tabari. Dia kata apa? Dia kata ketika kita nak mati tu, malaikat pi bisik di telinga kita, la takhafu, hang jangan duk takut. Apa nak jadi kat depan tu, apa yang akan hang tempuh, apa yang berlaku dalam kubur esok ni, nak bangkit esok ni, soal jawab apa semua, la takhaf, jangan takut. Pasal hang istiqamah. Tu dia tuan-tuan, buah istiqamah tu, kita akan mati dalam keadaan tidak ada ketakutan. Tuan-tuan percaya dan yakinlah dengan janji Allah. Sesiapa yang istiqamah, hujan panas, dia tetap di atas jalan ini, dia tak akan takut dengan kubur dia. Dia tak akan takut dengan soal jawab. Dia tak akan takut dengan fitnah kubur. Dia tak akan takut dengan apa yang akan berlaku di hadapan dia. Dia tak takut. Dan orang yang mati dia sedih. Dia sedih apa?
Malaikat kata wala tahzanu ala ma khallaftum wara'akum minal ahl wal walad. Jangan duk sedihlah hang tinggal apa tu, anak hang ke isteri hang, jangan sedih. Masa kita mati kita duk fikir siapa nak jaga isteri kita, anak kita atau benda kita. Malaikat kata jangan sedih. Pasal apa? Sayahfadhukumullahu rabbul alamin fi. Allah Ta'ala akan jaga keluarga hang. Macam kita tuan-tuan nak pergi Mekah, kita mesti risau, sedih lah nak tinggal anak isteri kita kan. Duk fikir siapa nak jaga. Satu orang kata hampi hang jangan takut, aku jaga. Pasal itu masa kita nak bermusafir kita baca apa? Astaudi'ukumullah. Tuan-tuan baca tu kan? Masa tuan-tuan nak berangkat meninggalkan keluarga tu, tuan-tuan akan sebut apa yang Nabi ajar. Astaudi'ukumullah. Aku tinggalkan kamu sebagai jagaan Allah. Wadiyah, sebagai pemeliharaan Allah. Allah jaga kamu. Aku nak pergi ni, Allah jaga. Allah jaga. So malaikat bagi tahu tak payah duk risau tentang anak bini hang, keluarga hang, Allah jaga. Dan apa yang nak jadi depan tak takut. Dua benda, kita akan mati dalam keadaan tenang. Apa dia? Satu, kita tenang kerana kita tahu di depan kita selamat, dan kita tahu apa yang kita tinggalkan dalam penjagaan Allah. Untuk dapat dua benda ni, Allah kata innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Untuk nak dapat dua benda ni, tak takut ketika mati dan tak sedih ketika berpisah dengan keluarga dan dunia kita, thumma istaqamu, istiqamah. Nampak tuan-tuan? Sebab itu susah nak istiqamah. Jadi bila kita mati, lapang selapang-lapangnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kuliah kita pada malam ini sebagai pembuka di dalam bulan Syawal. InsyaAllah ada kebaikan lah, ada manfaat daripada apa yang saya sampaikan untuk diri saya dan tuan-tuan semua. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.